Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dulu mereka kata kerajaan gagal, kerajaan pintu belakang, kerajaan tak sah. Hari ini mereka kata Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri yang lemah. Oleh kerana Ismail Sabri tak mampu menyelesaikan masalah ekonomi dan masalah rakyat. Ini propaganda pembangkang dan juga yang diulangi oleh orang UMNO sendiri yang anti Ismail Sabri ataupun yang nak supaya parlimen dibubar dan pilihan raya tergempar diadakan dalam sebulan dua ini. Habis lewat Ogos atau September. Tak lewat dari September. Jadi rakyat ni yang menghadapi kesusahan, masalah kewangan, harga barang mahal dan sebagainya, percayalah. Memang betul. Ini semua salah Ismail Sabri. Ismail Sabri lemah. Ismail Sabri tak pandai takbir negara. Pasal tu rakyat susah. Pasal tu ekonomi ni meleset, inflasi dan sebagainya. Itu bohong. Itu fitnah, bukan saja pembangkang tetapi juga orang dalam kerajaan, orang UMNO sendiri yang juga cakap perkara yang sama. Jadi mereka tak tahu masalah ekonomi ni atau masalah kewangan seluruh dunia ni disebabkan satu faktor yang boleh dianggap sebagai penting. Dan perkara ni telah pun, amaran ni telah pun diberi lama dulu. Amerika Syarikat telah membelanjakan sebanyak 30 trilion, bukan bilion, trilion untuk peperangan. Kononnya War on Terror. Itu Amerika saja. Seluruh dunia membelanjakan 8 trilion tiap-tiap tahun untuk pertahanan ataupun pertahanan dan peperangan. Ini kita tak kira lagi peperangan di Ukraine di antara Russia dengan proksi Amerika, NATO dan sebagainya. Kita belum lagi diberitahu jumlah perbelanjaan ataupun the total cost of the Ukraine war. Dan itu juga akan melibatkan bertrilion, bukan bilion, trilion. Dalam masa yang sama kita menghadapi COVID. Satu dunia menghadapi COVID dan banyak kerugian kepada industri dan juga perniagaan. Sebanyak 55 trilion ringgit. Jadi kalau kita ambil kira Amerika dengan perbelanjaan seluruh dunia dengan COVID, we are talking about more than 100 trillion. 100 trilion. Hampir 200 trilion. Kalau kita ambil kira sekali dengan Ukraine dan sebagainya. COVID, Ukraine, perbelanjaan tiap-tiap tahun, perbelanjaan Amerika Syarikat sahaja, we are talking about almost 200 trillion ringgit. Jadi bagaimana nak bayar begini banyak? Sampai 200 trilion, maknanya perbelanjaan dan juga ni peperangan dan kerugian oleh kerana COVID. How do we pay for this 200 trillion? We print money. Maknanya semua negara ni chop duit. Apabila kita chop duit yang berlebihan, excess printing of money, maka ini akan menyebabkan inflasi. Inflation comes in. Massive inflation. Dan apabila duit itu dibelanja, bukan untuk membangunkan industri, tetapi untuk finance peperangan dan juga untuk membayar untuk pertahanan tiap-tiap negara, maka kita ni boleh dikatakan kita merompak duit rakyat dan kita bazir duit rakyat dengan tidak ada faedah
kepada rakyat. Sebab yang kita beli kapal terbang lah, kapal selam lah, senjata lah, peluru lah dan sebagainya. Apa faedah kepada rakyat? Kononnya dia untuk rakyat, untuk nak mempertahankan keselamatan rakyat. Tapi kebanyakan these weapons become obsolete. Kita simpan lama-lama kena buang sebab dah outdated. So a lot of the arms and ammunition that we buy is scrap kemudian. Oleh kerana tidak sesuai lagi diguna. Dia pun ada shelf life juga. Bila habis shelf life tu, ataupun model baru keluar, ataupun senjata yang lebih canggih, yang membuat yang kita beli berapa tahun dulu sudah tidak lagi sesuai, dan macam-macam. Orang yang terlibat di dalam industri weapons and arms industry ataupun industri pertahanan, mereka boleh ceritalah pembaziran yang begitu banyak di dalam industri pertahanan. Dan kalau kita berperang, lagi banyaklah pembaziran sebab semua senjata tu akhirnya hancur. All get basically scrapped during the war, after the war. So this is the problem. Kita suka sangat berperang, terlebih lagi kuasa besar. Dan apabila kita berperang ni, we have to pay for the high cost of war. Dan kalau kita tak perang pun, kita kena belanja banyak duit untuk membeli alat-alat senjata dan macam-macam lagi untuk kita punya defense, national defense. So the problem is, tanah banyak. Kita boleh membangun. Di Malaysia sendiri pun banyak tanah. Kita boleh bangun industri makanan. Tapi we have no money to develop the food industry ataupun sustainability of the food. Kita terpaksa import, dan apabila kita import, of course, bila berlaku inflasi, harga naik, kita pun kena bayar harga yang tinggi untuk mendapat bekalan makanan. So this is an economic factor yang mereka ni, baik pembangkang ke orang UMNO yang anti Ismail Sabri, mereka kata ini kerana Perdana Menteri lemah. Bohong. Itu semua tipu. Yang mereka yang mempelajari global economy dan juga industri pertahanan, mereka tahu our spending on wars and defense is bankrupting the world. Dunia ni dah nak bankrupt. Jangan lupa, dulu masa Perang Dunia Kedua, England hampir bankrupt. Dan kalau tak pasal negara macam Malaysia, di mana 30% dari ekonomi England bergantung kepada Malaysia. Kalau tidak ada Malaysia masa tu, England habis, hancur. England akan bankrupt. Jadi peperangan ni is not cheap. It's very expensive. Dan yang terpaksa bayar untuk peperangan ialah rakyat. Misalnya Perang Dunia the Second World War, Perang Dunia Kedua, Amerika terpaksa issue bonds, war bonds. Jadi mereka jual war bonds. Bermaknanya secara ringkas, kita pinjam duit dan kita perlu bayar balik masa depan dengan faedah. Dan benda ni selepas Perang Dunia Kedua, tak lama selepas tu, we had the Korean War, we had the Vietnam War, we had the Gulf War, macam-macam war, macam-macam peperangan yang kebanyakan disebabkan oleh Amerika. And today, America is practically bankrupt. Actually, America ni, the bankrupt. US dollar ni is actually worth nothing. Kalau kita nak nilai betul-betul, US dollar tu, kita kata, oh US dollar tu RM4 lah kepada satu US dollar. Yang sebenarnya, kalau kita betul-betul nilai US dollar tu, it's not RM4 to the US dollar. US dollar is valued much lower than that. And this is the problem. Dan sekarang ni kita terpaksa cetak lagi banyak duit. And this causes inflation. This causes global economic recession. Dan hari ini, oleh kerana tindakan dan dasar-dasar pemimpin-pemimpin dari negara barat, from the, boleh dikatakan, superpowers, maka kita di Malaysia pun kita menghadapi kesusahan.
Oleh kerana kita tak boleh satu dunia bankrupt ataupun kuasa besar bankrupt dan Malaysia kaya raya. No. As they say, when the West sneeze, we catch a cold. Jadi apa berlaku di Barat, apa berlaku di Amerika, samalah kita akan terasa kesan dia. Dan kalau kita katakan ini kerana kerajaan lemah, Perdana Menteri lemah, dan kalau kita bubar parlimen, kita adakan pilihan raya tergempar, maka ini semua akan diselesaikan. That's nonsense. Sama macam dulu tahun 2018 mereka kata kalau kita hapuskan GST, maka barang akan turun begitu banyak. Minyak boleh turun RM1.50, everything will come down. Padahal apabila kita hapuskan GST, harga barang naik lebih tinggi dari sebelum masa ada GST. So, pembangkang ni menipu rakyat. Dan bukan saja pembangkang, tapi orang politik UMNO juga banyak menipu rakyat, memberi gambaran palsu, memberi gambaran yang masalah Malaysia ni ialah kerana Perdana Menteri. Masalah Malaysia ni kerana kita tidak bubar parlimen, kita tidak adakan pilihan raya tergempar. Kalau kita bubar parlimen, adakan pilihan raya tergempar, ataupun kita tukar Perdana Menteri, maka semua masalah ni akan selesai. Nonsense. Tidak ada satu ekonomis, tidak ada satu pakar ekonomi dalam dunia yang boleh sahkan ini perkara betul. Assalamualaikum. Salam sejahtera.